Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang, selamat malam. Kita akan mulakan kelas kita sekarang ya. Selamat datang kepada kelas Bahasa Inggeris Grammar. Ya, kelas pengukuhan Bahasa Inggeris Grammar untuk untuk darjah 4, 5 dan 6 insya-Allah. Jadi dalam kelas kita sebelum ini kita ada belajar tentang models ya. Kita ada belajar tentang auxiliary verbs dan juga models, di mana auxiliary verbs ini ialah perkataan-perkataan yang kita letak di sebelum verb, dan perkataan-perkataan itu digunakan untuk memberitahu kita uh, keadaan ataupun situasi yang yang sedang berlaku itulah ataupun yang telah berlaku. Ya, contohnya kalau macam kita tengok kalau macam kita tengok contoh soalan yang kita buat kelas sebelum ini kan, ya. My father had a bad cold last week. Kita tengok soalan nombor 2. My father had a bad cold last week. Jadi sebab ada perkataan last week itu, maka kita tahu benda ini berlaku di masa lampau. Tapi kalau tak ada perkataan last week tetapi ada perkataan had, maka itu sahaja pun dah cukup dah untuk memberitahu kita bahawa benda itu berlaku di masa lampau. Jadi itulah gunanya auxiliary verb ini untuk cerita, untuk bagi tahu kita bila benda tu berlaku, sama ada benda tu berlaku sekarang ke, benda tu berlaku sebelum ini ke, dan ada banyak lah ya. Um, ada banyak ya auxiliary verbs ini, dan cara untuk tahu bila nak guna ialah kita kena guna bahasa itulah. Ya, kita kena banyak baca, kita kena banyak cerita ya. Okey. Uh, cikgu nak cikgu nak sambung sedikit exercise untuk bahagian models, especially sebab kelas sebelum ini kita tak sempat habis ya models. Jadi cikgu nak cikgu nak sambung dengan exercise 3. Macam biasa, kalau pelajar ada masalah tolong angkat tangan. Kalau pelajar ada masalah tolong angkat tangan, tolong bagi tahulah ya. Jangan terus unmute kemudian cakap. Angkat tangan dulu. Angkat tangan guna apa, guna Google Meet punya 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 sistem angkat tangan tu ya. Alright, jadi untuk exercise 3 ya, kita mulakan insyaAllah. Fill in the blanks with can, cannot, may or may not to make meaningful sentences. Ya, isi tempat kosong menggunakan can, cannot, may not untuk membuat ayat yang bermakna ataupun ayat yang betul lah ya. Meaningful sentences ni maksudnya ayat yang betul dan ada makna. Sebelum ini, cikgu ada bagi tahu sedikit kan beza antara can dengan may. Kalau kamu tengok dekat sini ya, can bermaksud boleh ataupun mungkin. Tetapi can dengan may, ya nampak ya, can dengan could. Can ini kalau yang sedang berlaku, ya, present tense, sedang berlaku. Kalau could bermaksud yang sudah berlaku. Tu beza dia ya, can dengan could. Can ini ialah dalam present tense, maksudnya benda itu sedang berlaku. Could bermaksud benda itu sudah berlaku. Jadi cikgu nak tambah sedikit nota dekat sini ya. Cikgu minta pelajar pun tulis juga. Uh,
can or could is used more commonly to express possibility. Kita kecilkan sikit. Ya, jadi dia punya penting dia dekat sini ialah more commonly itu ya. Can or could is used more commonly to express possibility ya, untuk menunjukkan kemungkinan. Mungkin atau tidak benda itu berlaku. Ya. Contohnya macam most birds can fly except for penguins. Jadi dekat sini dia kata kebanyakan burung boleh terbang kecuali burung penguin. Of course ada lagi lah ya burung-burung yang tak boleh terbang, tetapi perkataan can itu digunakan untuk kalau dalam bahasa Melayunya ditukarkan kepada boleh. Kan? Boleh ya. Kita gunakan can untuk memberitahu bahawa sesuatu itu mungkin atau tidak, boleh atau tidak. Jadi sebab itulah keliru antara bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris apabila kita gunakan perkataan can dan perkataan may sama sahaja. Sedangkan dua ini sebenarnya ialah dua perkataan yang lain. Ya. May ini digunakan, okey. Yang ini may or might is used more commonly to give or ask for permission. Sedangkan perkataan may ataupun might digunakan untuk meminta ataupun memberi izin. Ya, jadi kalau dalam bahasa Melayu kita kata burung itu boleh terbang, tetapi kita juga kata boleh tak saya pergi ke tandas. Jadi dalam bahasa Melayu perkataan boleh digunakan untuk kedua-dua. Untuk menunjukkan kemungkinan pun kita guna, untuk menunjukkan izin pun kita guna perkataan yang sama, tetapi dalam bahasa Inggeris dia ialah dua perkataan yang berbeza. Ya. Contohnya mana cikgu nak tambah contohnya ya? Sebenarnya contoh dia dekat sini pun dah okey dah. Ya. Okey, cuba tengok contoh yang ini. They can have breakfast now. Ya, they can have breakfast now. Mereka boleh makan sarapan sekarang. Jadi maksudnya sebelum itu tidak boleh. Sebelum itu tidak boleh, tidak mungkin untuk mereka makan sarapan. Tetapi kalau nak menunjukkan izin, dia akan kata they may have breakfast now. Maksudnya mereka diizinkan untuk makan sarapan sekarang. Itulah beza dia antara can dengan may. Can ini digunakan untuk menunjukkan kebolehan ataupun kemungkinan. Ya, sesuatu itu boleh buat sesuatu. May digunakan untuk menunjukkan keizinan. Ada izin ke tidak? Sebab kadang-kadang kita tak ada izin pun kita boleh buat benda juga kan? Ya. Tetapi kalau benda tu kita tak boleh buat, contohnya macam terbang, tak boleh langsung lah. Ya. Jadi katalah cikgu nak kata katalah dalam bahasa Melayu cikgu nak kata saya boleh terbang
contohnya, ya. Katalah saya boleh terbang. Jadi ayat yang cikgu akan buat ialah I can fly. I can fly. Kalau cikgu nak kata cikgu boleh terbang, as in cikgu boleh terbang macam burung tu kan. Tetapi kalau macam sekarang ini kita tak boleh naik kapal terbang ke apa ke, mungkin sebab COVID ke kan. Kalau kita boleh terbang tetapi tidak diizinkan untuk terbang, maka kita kata silap. Katalah kita boleh terbang tetapi kita tidak diizinkan untuk terbang, maka kita akan kata I can fly but I may not fly. Ya, saya boleh terbang tetapi saya tidak diizinkan untuk terbang. Itulah beza dia antara can dengan may. Ya. Mungkin contoh yang senang sikit faham, I can drive lah katakan. I can drive. Saya boleh memandu. Kan? Boleh bawa kereta kan? Tahu nak bawa kereta, maka I can drive. Tetapi walaupun kita boleh memandu, kita tahu macam mana nak memandu, tetapi kalau tak ada lesen, masih lagi tidak boleh, tidak diizinkan untuk memandu. Maka I can drive, saya boleh memandu, but I may not drive. Tetapi saya tidak diizinkan untuk terbang, untuk memandu. Itulah beza dia antara can dengan may. Ya, cikgu terang lagi sekali sebab minggu lepas ada beberapa orang pelajar yang tanya cikgu beza, ya, untuk terangkan antara can dengan may. Itulah beza dia. Ya, beza dia ialah apabila can itu menunjukkan dia boleh buat sesuatu. May itu dia menunjukkan dia diizinkan untuk membuat sesuatu. Okay, harap pelajar boleh faham ya. Jadi untuk tengok contoh guna penggunaan can, cannot, may atau may not, kita buat exercise ini sekejap. Fill in the blanks with can, cannot, may or may not to make meaningful sentences. Okay. First kali, too much rain blank cause floods in low-lying areas. Hujan yang terlalu banyak. Kalau dalam bahasa Melayu, senang aja kita kata boleh. Kan? Hujan yang terlalu banyak boleh menyebabkan floods. Floods ni maksudnya banjir. Ya? Hujan yang terlalu banyak boleh menyebabkan banjir di kawasan yang rendah. Low lying ni maksudnya kawasan yang rendah lah. Jadi, kalau dalam bahasa Melayu, kita kata boleh. Tetapi, kita nak guna can ataupun kita nak guna may? Itu soalan dia. Kalau kita tengok, hujan, dia tidak perlu izin untuk membanjiri sesuatu tempat, betul tak? Kalau hujan tu turun banyak sangat, orang izin ke, orang tak izin ke, dia akan membawa banjir. Maka kita tak gunakan may, kita gunakan can. Too much rain can cause floods in low-lying areas. Okay. Kalau tidak faham, tolong angkat tangan. Ya, kalau tidak faham, tolong angkat tangan. Nombor 2, it is too noisy that we blank hear the announcement. Kawasan itu terlalu bising, ya. Suasana terlalu bising sehingga kami tidak boleh mendengar pengumuman-pengumuman itu. Jadi dekat sini dia tidak boleh dengar pengumuman kerana terlalu bising. Lagi sekali, kalau dalam bahasa Melayu kita kata tidak boleh je.
Tetapi dalam bahasa Inggeris ada dua, can ataupun may. Jadi sebab ini ialah tidak boleh, dia tak boleh dengar sebab terlalu bising, maka jawapan dia sama ada cannot ataupun may not. Jadi soalan yang kita nak kena tanya ialah benda ni perlu izin ke tidak? Dia tidak perlu izin ya, sebab mereka nak dengar pengumuman itu, tetapi sebab dia terlalu bising maka dia tidak boleh dengar. Maka jawapan dia ialah that we cannot. It is too noisy that we cannot hear the announcements. Okey, nombor 3. He is very angry that he blank join us for dinner. Dia berasa sangat marah kerana dia tidak boleh menyertai kita untuk makan malam. Jadi mungkin ada seorang kenalan kita yang nak sertai kita untuk makan malam, tetapi kita tak beri izin, kan? Kita tak bagi dia, kamu tidak boleh makan malam. Jadi dekat situ kita gunakan izin, kan? Kita akan gunakan izin, maka jawapan dia ialah may not. Tidak boleh, maksudnya tidak diizinkan. Jadi soalan dia ialah boleh ke tidak boleh? Kejap ya. Okey. Jadi beza nak gunakan can dengan may ialah sama ada benda itu perlukan izin ataupun tidak. Kalau dia tidak perlukan izin, kita gunakan can ataupun cannot. Kalau dia perlukan izin, maka kita gunakan may ataupun may not. Jadi kalau macam dekat dalam kelas kan, kita nak minta izin untuk pergi ke tandas ke, kita nak minta izin untuk keluar daripada kelas kan. Jadi cara kita cakap ialah may I. Ya. Excuse me teacher, may I go to the toilet ataupun may I leave the classroom, ya. Kalau dalam bahasa Melayu, dua-dua pun boleh kan? Boleh tak? Tetapi banyak pelajar kata can I? Can I go to the toilet? Sedangkan dia punya cara yang betul dia ialah may I, ya. Okey. Nombor 4, do you think you blank keep a secret? Asked Fatimah. Jadi Fatimah tanya, kamu fikir kamu boleh tak simpan rahsia? Kamu rasa kamu boleh simpan rahsia tak? Ya, Fatimah tanya. Jadi apabila ini bukannya meminta izin, dia nak tanya boleh atau tidak, mungkin atau tidak. Sebab dia tanya kemungkinan, maka do you think you can keep a secret? Nombor 5, it is already 3 PM, he blank come for the lesson. Sudah pun sekarang ni, sudah pun 3 petang. Dia mungkin tidak datang ke kelas ya. Lesson tu maksudnya kelas pengajaran lah. Okay, dekat sini kita gunakan may not. He may not come. Kerana apabila kalau kita kata cannot, bermaksud kita pasti. Ya? Kalau kita kata cannot, bermaksud kalau kita kata he cannot come for the lesson, maksudnya kita dah pasti dia tidak akan datang. Tetapi sebab sebelum itu ada it is already 3 PM, maka ayat ini bermaksud dah pukul 3 petang dah. Mungkin dia tidak datang ke kelas. Sebab ada kemungkinan dekat situ kita gunakan may not.
dan bukannya cannot. He may not come for the lesson. Itu sebab cannot ialah pasti tidak boleh. Cannot ini bermaksud pasti tidak boleh. Sedangkan may not bermaksud mungkin tidak boleh. Okey, nombor 6. The camel blank travel for days without drinking water. Seekor unta boleh berjalan ataupun bergerak untuk berhari-hari tanpa minum sedikit air pun. Betul lah kan? Ya. Seekor unta boleh berjalan selama berhari-hari tanpa minum air. Maka kat sini tak ada izin, jadi kita kata the camel can travel for days. Alright, nombor 7. You blank write to us at this address or send an email. Kamu boleh menulis surat kepada alamat ini ataupun hantar sepucuk email. Jadi dekat sini dia menunjukkan izin kan, dia memberi izin untuk menulis surat ataupun menghantar email. Jadi sebab ada izin dekat situ, you may. You may. She must stay in the hospital. The doctor says she blank have dengue. Dia mesti tinggal di hospital. Dia mesti berada di hospital. Doktor itu kata dia mungkin mengalami demam denggi. Ya, dia mungkin mengalami demam denggi. Jadi dekat sini, walaupun dia tak ada izin, tetapi kita gunakan may. Sebab sama juga dengan yang nombor 5 tu lah ya. Sebab kalau kita gunakan can, dia seolah-olah seperti dia memang ada denggi. Sedangkan dia cuma ada kemungkinan sahaja ya. Jadi itu ialah satu kekecualian lah apabila kita nak gunakan can ataupun may. Nombor 9. I am afraid I blank make any changes because the date of the competition has been fixed. Saya tidak boleh membuat apa-apa perubahan. Changes ni maksudnya perubahannya kerana tarikh pertandingan itu sudah pun ditetapkan. Dan dekat sini kita gunakan cannot. No, actually dia kata dia tidak boleh, maksudnya dia tidak diizinkan. Betul tak kan? Dia tidak diizinkan untuk membuat perubahan kerana tarikh pertandingan itu sudah pun ditetapkan. Maka I may not make any changes. Pak Musa blank be thin, but he is very healthy. Walaupun Pak Musa itu kurus, tetapi dia sangat sihat. Jadi dekat sini kita gunakan may. Ya, kat sini kita gunakan may sebab dia ada maybe dengan but. Jadi apabila kita nak kata walaupun dia itu kurus tetapi dia sihat. Jadi sebab ada but dekat situ, kita gunakan may. Okay, dekat sini dia ada 4 sentences. Dia minta kita rewrite the following sentences using may. Okay. First kali, could I possibly get a lift? Jadi dia nak kita gunakan may, tetapi yang pertama sekali cuba tengok, dia kata could.
Ya, jadi could ini ialah dalam past tense. Maka jawapan dia menjadi might I possibly get a lift. Ya, kita gunakan might. Sebab kalau kamu tengok balik dekat atas tu, mana tadi? Ni. Can ialah present tense, could ialah past tense. May ialah present tense, might ialah past tense. Jadi kita gunakan might dekat sini sebab could, ya. Okay, nombor 2. Do you mind lending me your bicycle? Kalau kita nak tukar kepada may I borrow your bicycle? Okay, apa beza antara lend dengan borrow? Jadi kalau kamu perasan dekat nombor 2 ini, perkataan lending kita tukar kepada perkataan borrow, ya. Kalau dekat dalam bahasa Melayu, kita kata pinjam. Saya meminjamkan. Kalau kita yang kalau barang tu milik kita, kita kata saya pinjamkan. Kalau barang itu kita yang nak, maka kita kata saya meminjam. Tetapi kalau dalam bahasa Inggeris, dia ialah dua perkataan yang berbeza. Lend ini maksudnya pinjam, tetapi pemilik itu yang guna. Kalau barang itu barang kamu, maka kamu kata lend. Kalau barang itu bukan barang kamu, kamu kata borrow. Ya, katalah A nak pinjam duit daripada B, maka A is lending B some money. Kalau kita nak kata B is borrowing some money. Itulah beza antara lend dengan borrow. Nombor 3, I would like to speak to the teacher. May I speak to the teacher? Nombor 10, may. Alright. Okay. May I speak to the teacher? Yeah. And then kemudian nombor 4, could I have your permission to go out? May I go out? Jadi inilah caranya, ya, inilah caranya kita gunakan may ataupun might. Ya. Kalau nak tukar kepada bahasa Melayu, cikgu rasa may ni maksudnya macam saya diizinkan atau tidak. Macam itulah, ya. Okay. Everyone okay? Semua okay, ya? Kalau ada soalan, tolong tanya. Okay, kalau tak ada soalan, mari kita sentuh itulah. Jom kita pergi ke subjek seterusnya, verb to be. Okay, verb to be. Okay, verb to be, ya, dengar macam menakutkan kan? Apa dia verb to be itu? Sebenarnya dia ada 5 je. Ya, verb to be ni ada 5 sahaja. Jangan bimbang. Am. Oh, okay. Siapa yang belum habis salin, tolong angkat tangan. Siapa yang belum habis? Alright.
Kalau dah siap, turunkan tangannya. Okey. Okey. Jom kita masuk verb to be. Ya, Okey. Verb to be ni dia ada 5. Am, is, are, was, were. 5 tu je. Ya, am, is, are, was, were. Dan kat sini dia ada cara guna je. Okay, first kali apabila verb to be itu ialah dia punya main verb. Ya, apabila verb to be itu ialah dia punya main verb. Maksudnya dia macam yang kita belajar dulu, verb ini salah satu daripada kerja dia ialah menunjukkan keadaan. Maka tengok contoh nombor 1, I am a teacher. Saya ialah seorang guru. Maka dia punya verb to be dia ialah am. Maksudnya dia menunjukkan keadaan dia ialah seorang guru. Ya. Kemudian he was our guest speaker last year. Ya. Tahun lepas dia ialah dia ialah pencakap ataupun guest speaker lah kan. Ya. He is good at English. Dia ini bagus berbahasa Inggeris. Jadi itu ialah dia punya verb dia. Itu ialah dia punya keadaan dia. Keadaan dia ialah dia pandai berbahasa Inggeris. Jadi verb to be itu menjadi dia punya verb dia. Itu ialah dia punya keadaan dia. Kemudian verb to be juga digunakan untuk menunjukkan progressive tense ataupun continuous tense. Maksudnya benda itu sedang berlaku ataupun telah berlaku. Benda itu sedang berlaku dan berterusan berlaku, ataupun benda itu telah berlaku dan sedang berterusan berlaku. Contohnya, he is learning English. Dia sedang belajar bahasa Inggeris. Jadi sekarang ini dia sedang belajar bahasa Inggeris dan kemudian dia akan terus belajar bahasa Inggeris. Yang itu pun kita gunakan verb to be juga. Kemudian, okey, yang ini penting ya. Yang ini penting. Yang atas tu tak penting sangat, tapi yang ini cikgu nak minta pelajar beri perhatian. Okey. Apabila kita dah belajar kan subjek itu. Subjek itu maksudnya ayat itu tentang siapa, kan? Apabila subjek itu singular, kita gunakan is ataupun was. Yang di mana present, kalau ayat itu dalam present tense, maksudnya sedang berlaku sekarang. Ya, sedang berlaku sekarang, present tense kan. Kalau benda itu sedang berlaku sekarang dan subjek dia ialah singular, maksudnya satu sahaja, kita gunakan is. Kalau dalam past tense, iaitu telah berlaku di masa lalu. Ya. Maksudnya, dia sudah pun berlaku. Dia dah jadi dah. Dia bukannya sekarang. Dia dulu. Mungkin semalam, mungkin minggu lepas, kan? Kalau subjek itu singular, kita gunakan was. Ya.
Kalau subjek itu I, kita gunakan am. Kalau dalam present tense. Kalau dalam past tense, masih lagi kita gunakan was. Kalau plural, kita gunakan are dengan were. Ini sangat penting ya. Banyak pelajar akan buat silap dekat sini sebenarnya. Sebab kadang-kadang dia tak perasan subjek itu singular atau plural. Salahnya cikgu tambah tu lah. Kadang-kadang dia tidak perasan singular ataupun plural. Dan kadang-kadang dia tak perasan benda itu present tense ke past tense. Jadi dua-dua benda ini kamu kena perhatikan lah. Ya. Okey, boleh teruskan? Boleh. Alright. Okey. Cikgu nampak ada dua Hijaz Abi dalam grup. Adik-beradik ke? I see. Okay. Alright. Kalau apa belum siap lagi boleh angkat tangan ya. Kalau belum siap tolong angkat tangan. No problem. Cuma kalau dah siap, ingat turunkan tangan lah. Kadang-kadang pelajar terlupa ya. Okay. Alright. Jom kita mulakan. Okay, first kali dia minta kita fill in the blanks with am, is, and are. Okay. Kalau macam yang ini, am, is dengan are, kalau kamu perasan, semuanya di dalam present tense. Jadi semua ayat ini 1 hingga 10 ialah dalam present tense. Ya. Okay. Cikgu akan tunjuk, nombor 1 cikgu akan tunjuk macam mana nak jawab. Kemudian cikgu nak pelajar yang cuba jawab ya. Nombor 1 biar cikgu buat dulu. Nombor 1, neither she nor I blank going to the concert. Maksudnya, dia ataupun saya kedua-dua kami tidak akan pergi ke konsert. Okay, perkataan neither ini menunjukkan negatif. Ya. Maksudnya, kalau dia kata neither, kemudian going to the concert, maksudnya tidak akan pergi ke konsert. Okay, jadi macam mana nak jawab? First kali, kita tengok dia punya subjek dia ada dua, iaitu she nor I. Ada dua. Ya. First kali ialah she, kedua ialah I. Maka subjek dia ialah plural. Lebih dari satu. Dua ialah plural. Maka jawapan dia ialah are. Kerana subjek dia plural. Jadi sebab ayat ini kita dah tahu dah dalam
bahasa dalam present tense, maka kita cuma perlu pilih dia punya singular ataupun plural. Itu sahaja. Kelas habis pukul 10.30. Ya, betul. Okey. Ada tak pelajar yang nak cuba jawab soalan nombor 2? Okey, Zarfan. Either she or they are to take the things to your house afterwards. Okey. Jawapan kamu ialah A ya. Kenapa A? Sebab ada she or they. Jadi maksudnya subjek ialah Plural. plural. Okey, very good. Very good. Sangat-sangat. Itulah jawapan yang paling betul sekali. Ya, subjek dia ialah plural, maka kita gunakan A. Okey, very good. Okey. Siapa yang nak jawab soalan nombor 3? Cuba je. Kalau salah, salah lah. Cikgu betulkan. Ada tak? Aira Amani. Is. Kenapa is? When I was a kid, like 6 or 7, I used to worry so much Saya about my parents dying. I don't know what Mana dia punya subjek dia? subjek Most kids never have it happen. salt. Salt. Salt itu singular atau plural? My dad would do something like a secret. Even someone she don't come around. So, Salt bermaksud joking he did. And the back of his head Singly apa maksud salt? my mom just couldn't do subjek. it anymore. Bukan kan? Apa maksud dia? Maksud dia. This apple, my mom was so dead. Cuba cari, cuba Google masuk perkataan salt. Kamu tiap-tiap hari makan benda ni. Sorry cikgu, saya baru masuk jadi saya tak tahu. Tak apa, Google aja, Google apa maksud salt. Ataupun tanya orang sebelah ke. Salt tu masin. Salt itu garam. Ya? Garam. Garam. Jadi garam tu kamu boleh kira tak? Tak boleh. Tak boleh. Jadi kalau sesuatu noun itu tidak boleh dikira, dia ialah uncountable noun. Kalau dia ialah uncountable noun, dia automatik menjadi singular. Jadi subjek itu ialah singular atau plural? Singular. Singular. Maka sebab dia ialah singular, kita gunakan Gunakan am, is atau are. Kalau singular. R. Tengok balik. Kalau singular. Singular. Sorry. Kalau singular kita gunakan is. Kalau singular kita gunakan is. Kalau plural kita gunakan are. Tapi sebab dia ialah singular, maka kita gunakan is. Faham tak? Faham. Okay, very good. Jadi jawapan saya betul tapi saya tak tahu dia punya sebab. Tak tahu sebab. Cikgu bukannya nak ajar kamu jawapan saja. Cikgu nak ajar kamu macam mana nak jawab. Ya, sebab nanti kamu bukannya akan ditanya soalan yang sama. Soalan ni tak akan keluar dalam peperiksaan, tetapi dia akan tanya soalan yang lebih kurang sama. Maka kalau kamu tahu macam mana nak jawab, maka kamu boleh jawablah. Okey cikgu, terima kasih. Alright. Siapa nak jawab soalan nombor 4? Abang Hijaz nak cuba jawab? Yang abang dia. Tak mau? Cubalah. Cikgu tolong kamu. Don't worry. Tak ada orang, tak ada nak marah-marah apanya. Nak? Cuba je. Kalau salah cikgu betulkan. No problem. Nak tak?
Tak nak juga? Tak apa. Dah, sebab kamu tak tahulah kamu ada dalam kelas. Kalau kamu tahu, buat apa kamu masuk kelas? Tak nak? Tak nak tak apa. Okey, ada tak yang nak jawab? Nak cuba jawab nombor 4? Masing-masing tak tahu apa maksud perkataan town council. Kan? Okey. The town council ini ialah dia punya ini dia punya subjek dia ya, town council. Town council ini bermaksud bermaksud kalau dalam bahasa Melayu dia, kalau tak tahu tolong salinnya, Majlis Bandaraya. Majlis Bandaraya. Kalau tak tahu apa maksud dia, tolong tulis. Sebenarnya soalan yang kita nak kena tanya ialah subjek ini singular atau plural. Kan? First kali dia punya clue dia ialah dia tak ada S dekat belakang tu. Sebab dia tak ada S dekat sebab dia tak ada S dekat belakang itu, maka dia ialah singular. Maka jawapan dia is. The town council is proposing a law to make every house owner pay extra tax. I think everyone will object. Oh, ayat ni susah lah. Ya. Tax tu apa? Okey. Kejap Cikgu buat satu-satu. Proposing ni maksudnya mencadangkan. Law ini maksudnya kejap satu-satu. Undang-undang. Ya, law ini maksudnya undang-undang. Oh, proposing tu bukan lama. Apa dia? Aira. Okey, propose ni maksudnya mencadangkan ya. Kemudian law maksudnya undang-undang. Kemudian tax ini maksudnya cukai. Proposing bukan lama. Okey. Sebenarnya kalau dalam bahasa Inggeris yang penuh lah kan, proposing for marriage maksudnya mencadangkan untuk kahwin. Tetapi kita pendekkan menjadi propose sahaja. Kemudian dalam bahasa Melayu dia kita pun gunakan propose kan. Sebenarnya ayat yang penuh dia ialah propose for marriage. Cadangkan untuk kahwin. Ya. Ayat maksud sebenar propose ialah mencadangkan. Alright. Okey, nombor 5. Nombor 5 jauh lebih senang. Siapa yang nak cuba jawab? Zarfan, kita bagi kawan kamu jawab boleh tak? Itu adik dia. Cikgu. Okay. Alright. What is the answer for number 5? Basit ya? Basit, betul? Basit. Okay. Nombor 5. The children are. Okay, kenapa are? Sebab children tu banyak. Ya, sebab children itu ialah plural ya. Sebab children itu ialah plural, lebih daripada satu, maka jawapannya ialah are. Kalau satu kanak-kanak,
kita panggil apa? Chill. Basi. Chill. Child. 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 Okay, very good. Child. Thank you. Yeah, the children are going to get the best opportunities in life. Opportunities ini bermaksud peluang ya. Peluang. Jom kita belajar perkataan-perkataan yang baru. Opportunities bermaksud peluang. Okay, nombor 6. Every man and every woman blank to help to make this scheme a success. Ya, jadi maksudnya setiap orang lelaki dan setiap orang perempuan mesti menolong untuk membuat skema ini sesuatu kejayaan. Ya, scheme. Itulah dalam bahasa Melayu dia pun maksudnya scheme juga. Ya, skema. Kalau scheme ataupun rancangan, ya. Scheme ini juga bermaksud rancangan. Maksudnya rancanglah kan. Okey. Kalau kita tengok every man and every woman. Jadi mestilah dia lebih dari satu. Kalau ada seorang lelaki dan seorang perempuan sahaja pun dah plural dah. Jadi ya. Okey. Cikgu nak lajukan sikit ya. Jadi kita akan teruskan. Nombor 7. He can never give up politics because politics blank in his blood. Okey, jadi dia punya subjek dia ialah politics. Jadi politics ini singular ataupun plural. Ada tak yang boleh beritahu cikgu? Politics ini singular atau plural? Politics ni maksudnya dalam bahasa Melayu dia politik lah kan? Maksudnya ialah untuk basic. Politics tu singular ke plural? Apa dia? Kenapa kamu kata plural? Sebab politis kadang-kadang banyak. Okey. Singular. Ya. Siapa yang cakap singular tadi? Aiman Najmi. Kenapa kamu kata singular? Sebab ada S. Sebab ada S. Terbalik tu Aiman. Biasanya benda yang ada S dia ialah plural. Kan? Kalau satu kereta kita kata car. Kalau dua kereta kita kata cars. Kan terbalik kan? Okey. Zara, kenapa kamu kata politics itu singular? Okey, jadi politics ialah singular kerana politics ini ialah sebuah tajuk. Ya, sebuah subjek. Contohnya subjek yang kamu belajar dekat sekolah kan? Boleh dengar cikgu tak? Boleh. Boleh ya? Contohnya
Macam subjek yang kamu belajar dekat sekolah, matematik, kan? Cara, kalau dalam bahasa Inggeris, kita sebut mathematics. Ya? Ada S. Cara eja dia M-A-T-H-E-M-A-T-I-C-S. Ya? Mathematics. Tetapi dia ialah satu subjek sahaja. Jadi, dekat sini, dia ialah singular kerana politics ini ialah satu subjek sahaja. Ya? Dia ialah satu subjek sahaja. Maka, is in his blood. Okey. Okey, nombor 8. Siapa nak cuba jawab nombor 8? Angkat tangan dulu. Okey, Basit tadi dah jawab je. Zarfan. The policemen are setting up roadblocks everywhere to catch the robbers. Okey, kenapa kamu jawab A? Sebab policemen plural. Macam mana kamu tahu plural? Sebab man tu dia M-E-N. Iya, betul. Very good. Sangat-sangat bagus. Policeman. M-E-N. Ya, maka bermaksud banyak. Kalau seorang sahaja pegawai polis, kita kata policeman. M-A-N. Faham tak? Kadang-kadang kita tak perasan ya. Sama juga dengan woman, kan? Kalau seorang wanita, kita kata woman. W-O-M-A-N. Kalau banyak wanita, W-O-M-E-N. Women. Cara sebut dia pun lain. Okey. Nombor 9. There are a number of chairs in the canteen. Sebab subjek dia ialah chairs. Ya, ada lebih dari satu, ya, chairs. Okey, jawapan nombor 10. Ni last kali ni. Siapa nak cuba jawab? Okey, Aira. The owner of the three houses is not here today. Okey, is bermaksud subjek dia ialah singular. Mana subjek dia? House. Kan houses tu. Kan dia kata three houses. Jadi singular atau plural? Plural. Alright. Jadi jawapan dia ialah is. Sebenarnya soalan ini ialah soalan perangkap. Dia tahu pelajar biasanya dia akan tengok sebelum perkataan itu. Sebelum tempat kosong dia akan tengok ini ialah subjek dia, betul tak? Sebenarnya subjek dia ialah the owner. Ayat ini bermaksud pemilik kepada ketiga-tiga buah rumah ini tiada di sini hari ini. Subjek dia bukan rumah tu. Subjek dia ialah pemilik rumah-rumah itu. Faham tak? The owner of the three houses. Pemilik ketiga-tiga rumah itu. Faham tak? Boleh faham? Siapa yang tidak faham, tolong angkat tangan. Boleh faham ya? Sebab pemilik itu sebenarnya yang tak ada dekat situ. Bukannya dia kata 3 biji rumah tu tak ada dekat situ.
Tak, dia kata pemilik itu yang tak ada dekat situ. Okey. Jadi kelas kita malam ini ya, cikgu dah nampak orang dah menguap-menguap dah, penat-penat dah masing-masing. Okey, ya, boleh dah kita tamatkan kelas malam ini di sini sahaja. InsyaAllah kita akan sambung dan habiskan minggu hadapan. Alright, jadi cikgu tamatkan kelas bukan esok, minggu depan. Kita ada setiap hari Jumaat, insya-Allah. Ya. Okey, jadi cikgu tamatkan kelas dengan